Bab 4. Anamalai dan Hantu Air. Anamalai lahir pada tahun 1956 di sebuah estet di Banting, Selangor. Bapanya bekerja sebagai pemandu lori estet dan ibunya penori getah. Mereka tinggal di rumah buruh yang disediakan oleh pihak pengurusan estet. Bapa Anamalai, Muniandi, 45 tahun, telah bekerja di estet itu lebih daripada 18 tahun. Dia ditugaskan untuk menghantar penoreh ke seluruh estet seawal 4:30 pagi dan mengambil mereka pada jam 11 pagi. Penoreh dan getah dibawa ke pusat pungut dan di sini setiap orang akan mencurahkan getah ke dalam lori tangki. Kemudian seorang lagi pemandu akan membawa lori tangki ke sebuah kilang di Kelang, di mana getah ini akan diproses menjadi kepingan dan selepas dijemur akan dibungkus untuk diekspor. Tugas Muniandi akan membawa para penoreh ke rumah masing-masing untuk makan tengah hari, dan beberapa jam kemudian dia akan hantar mereka semula ke mana-mana kawasan estet yang perlu ditebas ataupun dipotong rumputnya. Kemudian dia akan mengambil mereka semula pada jam 4 petang. Selepas selesai menjalankan tugasnya, dia akan mengayuh basikal sejauh beberapa kilometer bersama beberapa orang kawannya untuk pergi kedai todi di Banting. Di sana mereka akan minum-minum sehingga mabuk. Inilah yang dilakukan oleh mereka bertahun-tahun lamanya, sehinggalah akhirnya Muniandi ini menjadi kaki botol. Dia bukan sahaja setakat minum todi, tetapi juga menogok samsu haram. Dan setiap kali pada hari dia mendapat gaji, dia akan beli bir dan stout. Maka tidak hairanlah jika Muniandi menjadi pemabuk dan gajinya habis kerana membeli minuman keras. Miniaci, 35 tahun, adalah isteri kepada Muniandi, bekerja sebagai penoreh getah untuk menampung pendapatan keluarga mereka. Mereka bernasib baik kerana ibu Muniandi yang kematian suami tinggal bersama mereka dan dialah yang menjaga cucu-cucu, memasak dan menguruskan rumah. Pasangan ini sering bertengkar kerana kekurangan wang dan tabiat Muniandi yang suka minum arak sehingga mencetuskan bermacam-macam masalah dalam rumah tangga mereka. Apabila Muniandi pulang ke rumah pada lewat malam, dia akan memukul isterinya kerana enggan melayannya. Anak-anak mereka tidak senang dengan tingkah laku orang tua mereka. Anak mereka, Arumugam, berusia 16 tahun, lari daripada rumah dan tidak pulang-pulang selepas itu. Anak perempuan mereka yang berumur 14 tahun, Devi, gagal dalam peperiksaan sejak rendah pelajaran dan hanya memerap di rumah membantu neneknya melakukan kerja-kerja rumah. Anamalai yang berumur 13 tahun ialah anak bongsu pasangan ini, juga tidak berjaya dalam peperiksaan sejak rendah pelajaran dan enggan bersekolah lagi. Dia juga duduk di rumah dan melakukan kerja-kerja rencam di estet untuk menambah pendapatan keluarga. Dia bukan budak yang sihat kerana dia menderita lelah dan apabila mencapai umurnya 15 tahun, dia seringkali terkena sawan dan terpaksa dibawa ke hospital untuk rawatan. Oleh yang demikian, agak sukar untuk dia mendapat kerja tetap di estet itu. Pada satu malam, bapanya dan beberapa orang kawan sedang dalam perjalanan pulang dengan berbasikal setelah minum-minum di pekan. Mereka dilanggar lari oleh sebuah lori di Jalan Banting, Kelang. Ketiga-tiga sahabat itu cedera parah dan dimasukkan ke hospital. Muniandi pula mengalami kecederaan kepala yang serius dan patah tangan dan patah beberapa tulang rusuk. Dia berada dalam keadaan koma selama seminggu dan akhirnya dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, tetapi kawan-kawannya berjaya diselamatkan. Beberapa bulan selepas itu, Devi yang masa itu berusia 18 tahun lari dengan seorang lelaki yang bekerja di estet itu dan tak ada siapa yang tahu ke mana mereka pergi. Si ibu pula berasa sangat susah hati dan pada suatu malam dia minum sebotol kecil racun pakuit dan meninggal sebelum ambulans sampai ke rumahnya. Anamalai menjadi yatim piatu. Abang dan kakaknya telah menghilangkan diri. Kini dia dijaga oleh neneknya yang berusia 75 tahun. Dan ketika itu neneknya juga sering sakit dan terlalu tua untuk memasak dan mengemas.
Pendapatan harian Ana Malai tidak cukup untuk menampung mereka dua beranak. Pada satu malam, ketika neneknya itu sedang nyenyak tidur, Ana Malai pun keluar daripada rumah tanpa meninggalkan sebarang pesan pada neneknya. Dia membuat keputusan untuk lari dari rumah dan pergi meninggalkan neneknya. Beberapa bulan selepas itu, pihak pengurusan estate menghantar nenek tua itu ke sebuah rumah orang tua di Kelang, dan rumah yang pernah didiami oleh mereka itu diserahkan kepada pekerja lain. Ana Malai berhijrah ke Kuala Lumpur dan tidak lama kemudian dia menyertai kumpulan tukang cuci kereta. Pendapatan sebanyak beberapa ringgit sehari sudah cukup untuk menampung keperluan hariannya di kota raya itu. Tetapi oleh sebab dia sering terkena sawan, menyebabkan dia sering kali jatuh pengsan di jalan dan terpaksa dibawa ke hospital oleh pihak polis. Selepas beberapa hari terlantar di hospital, dia akan melakukan kerja-kerjanya semula. Suatu ketika itu, Ana Malai menjadi tukang jaga kereta, sehingga suatu hari dia diberkas oleh polis kerana ditangkap sedang mencuri radio kereta yang diparking, dan dia telah dibawa atas kesalahan mencuri. Mahkamah Juvenil mendapati dia bersalah dan setelah laporan akhlak dibaca, dia diarahkan untuk ke sekolah Henry Gurney Teluk Mas di Melaka selama 3 tahun atau sehingga mencapai umurnya 21 tahun ataupun yang mana-mana terlebih dahulu. Dia dibebaskan 3 tahun kemudian dan kembali menjalankan pekerjaan lamanya sebagai tukang jaga kereta di Kuala Lumpur. Tidak sampai setahun dia dibebaskan, sekali lagi dia diberkas kerana meragut tas tangan seorang wanita. Mahkamah Magistrate menjatuhi hukuman penjara selama 6 bulan kepadanya dan dia perlu diselia oleh pihak polis selama setahun, dan dia dikehendaki menjalani hukuman tersebut di penjara Pudu. Dia merupakan banduan jaga pendek dan pihak berkuasa penjara menganggap dia tidak berisiko. Jadi, jika dia berkelakuan baik dan rajin, dia akan dibebaskan sebaik sahaja selesai menjalani hukuman. Oleh sebab dia ada rekod kesihatan berkaitan sawan, maka dia ditugaskan untuk melakukan kerja-kerja ringan seperti menyapu, mengemuk lantai, membersihkan longkang, mencabut lalang dan memotong rumput di sekitar kawasan penjara. Disebabkan Ana Malai seorang yang tekun bekerja dan baik kelakuannya, dia dipercayai oleh sarjan yang bertugas ketika itu, iaitu Sarjan Manap Ali, dan mengizinkan dia bekerja di kawasan penjara tanpa dikawal selia. Pada suatu petang, sejurus sebelum banduan perlu masuk ke sel dan hanya beberapa hari sahaja sebelum Ana Malai ini dibebaskan, Ana Malai didapati tidak ada semasa banduan beratur. Banduan-banduan lain semua sudah selesai mandi dan bersiap-siap untuk masuk ke blok semula. Tetapi setelah dihitung kepala, Ana Malai didapati tidak ada di situ. Sarjan Manap dan beberapa orang banduan mencari dia di sekitar kawasan tetapi gagal menemuinya. Pegawai shift malam, Azizul Idrus, kemudian mengarahkan semua banduan di penjara itu dihitung kembali, dan telah disahkan hanya ada 4,153 orang banduan sahaja, walhal bilangan pada pukul 1.30 petang tadi ialah 4,154 orang. Beliau juga mengarahkan pengiraan dibuat sekali lagi, tetapi keputusannya tetap juga sama. Bererti ada seorang banduan yang telah hilang. Apabila semua banduan telah masuk ke sel masing-masing, semua warden yang bertugas di setiap blok melaporkan bilangan banduan yang berada di bawah jagaan masing-masing. Namun jumlahnya masih 4,153 orang. Pegawai itu kemudian mengarahkan pegawai pintu utama membunyikan siren untuk memanggil semua pegawai yang tidak bertugas berkumpul dan mencari seluruh pelosok penjara. Pun begitu, Ana Malai masih juga belum ditemui. Azizul kemudian melaporkan perkara itu kepada penguasa, dan pihak polis pun datang menyiasat bila, bagaimana dan di mana banduan itu menghilang. Pihak polis mengambil gambar Ana Malai daripada rekodnya untuk tindakan selanjutnya. Semua banduan dikurung di sel masing-masing pada malam itu. Pegawai yang bertugas pada shift malam, Basir, mengambil alih tugas daripada Azizul Idrus. Sekitar pukul 3 pagi, Basir dan sarjan yang bertugas membuat rondaan ke seluruh pelosok penjara sehinggalah mereka tiba
di tempat mandian para banduan yang dipanggil Rumah Batu. Di situ terdapat sebuah kolah berukuran 20 kaki panjang dan 3 kaki lebar dan 4 kaki tinggi yang diperbuat daripada simen. Di sini banduan akan bergilir-gilir mandi dengan menggunakan baldi yang boleh memuatkan 2 liter air, dan setiap orang banduan hanya dibenarkan menggunakan 5 baldi air saja. Dan apabila mereka tiba di kolah itu, mereka terkejut bila melihat ada sesuatu yang terapung-apung di atas air. Mereka menghampiri tempat itu dan terperanjat apabila melihat sekujur mayat yang tertiarap dan sudah mengembung. Mereka tidak nampak wajahnya tetapi dapat mengagak. Ia adalah mayat Anamalai yang hilang sejak dari petang tadi. Pihak polis dipanggil dan selepas siasatan dibuat dan gambar serta cap jari banduan yang mati itu diambil, ia dibawa ke bilik mayat di hospital. Basir mengesahkan itu adalah mayat Anamalai. Siasatan polis dan laporan bedah siasat mendapati Anamalai terkena sawan lalu terjatuh ke dalam kolah dan lemas. Tidak ada sebarang tanda-tanda perbuatan khianat. Siasatan coroner juga mengesahkan punca kematian Anamalai adalah akibat lemas. Pada petang berlakunya kejadian itu, Sarjan Manak memanggil ke semua banduan yang dikerah menyapu kawasan penjara dan mengarahkan mereka mandi sebelum menyuruh mereka ke blok D untuk berbaris. Selepas makan malam, mereka dikurung di sel masing-masing. Sarjan Manaf tidak tahu Anamalai telah pergi ke tandas yang terletaknya di belakang kolah. Apabila semua orang telah masuk ke blok D, Anamalai cepat-cepat mandi kerana semua banduan sudah berkumpul di blok untuk dihitung kepala. Malangnya, semasa Anamalai mandi, Anamalai terkena sawan dan tersungkur ke dalam kolah itu lalu lemas. Mayatnya tenggelam ke dasar kolah dan oleh sebab itulah ia tidak dikesan oleh pasukan yang mencarinya. Roh Anamalai tidak tenteram kerana menemui ajal secara tragis. Dan itulah sebabnya mengapa ada banduan ataupun pegawai yang bertugas sebelah malam dan warden sering terdengar orang mandi di Rumah Batu pada lewat malam. Mereka terdengar air dicedok dan bunyi air tumpah ke tanah seperti hujan lebat yang mencurah-curah. Lagaknya seperti orang yang sedang mandi. Ada kalanya mereka terdengar air berkocak seolah-olah sesuatu yang berat terjatuh ke dalam kolah. Para pegawai dan warden yang membuat ronda di sekitar kawasan itu, terutamanya pada waktu malam yang hangat dan gelap dan pada awal pagi, pernah ternampak satu lembaga hitam sedang mandi di kolah, dan ada kalanya mereka ternampak mayat yang mengembung terapung-apung di situ. Roh Anamalai yang menemui ajal secara tragis tidak tenteram walaupun mayatnya telah disemadikan. Rohnya masih berkeliaran di penjara Pudu dan terus mengganggu banduan dan warden. Bersama